Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Subscribe. Okey, untuk episod kali ni aku nak cerita tentang kisah seram asrama. Memandangkan dah lama aku tak cerita ataupun dah lama aku skip video kisah seram asrama daripada yang part 1 tu. Ni kira kisah asrama part 2. Dan genre dia agak ke paranormal sikit. Let's go to the video. Kisah ni bermula di mana 3 orang sahabat. Diorang ni boleh dikatakan budak sekolah yang agak nakal lah kan. Jenis suka fly sana fly sini. And apa yang menarik tentang 3 orang budak ni, kalau budak-budak lain fly daripada asrama pergi mamak ke, pergi mana-mana tempat yang boleh katakan diorang boleh hilangkan bosan. Tapi budak 3 orang ni, diorang lebih prefer buat paranormal. And bila diorang pergi keluar pada asrama ataupun fly daripada asrama, diorang akan pergi rumah-rumah terbiar. Diorang akan pergi tempat-tempat yang boleh dikatakan angker ataupun berhantu. And nak dijadikan cerita, pada satu ketika ni, ketika itu ramai gila budak-budak asrama yang balik untuk cuti. Dan kebetulan diorang bertiga ni boleh dikatakan tinggal jauh daripada kawasan tersebut. Dan diorang telah buat keputusan untuk tak balik rumah ataupun tak balik kampung lah kan. Tetapi nak dijadikan cerita pula, daripada 3 orang ni, salah seorang tu ada bagi cadangan. Aku rasa kan memandangkan kita punya asrama ni macam lengang kan. Korang pernah dengar tak pasal bilik nombor? Ni aku bagi nombor yang betul-betul random lah. Nombor 13. Lepas tu lagi diorang member dia respon. Pernah dengar juga. Yang dekat dom B tu kan. Betul-betul aku pun pernah dengar juga. So dua-dua orang kawan dia ni macam respon, macam tertarik lah dengan ajakan dia tu kan. Aku dengar kan dom B tu, bilik nombor 13 tu boleh tahan juga. Ada orang kata, ni orang kata urban legend lah kononnya, bilik tu dulu ada senior kita kononnya putus cinta, bunuh diri. Tapi bila tanya warden apa semua tak ada pun. Dia pula kata budak tu buat hal bergaduh dengan member bergaduh sesama member lah, senang cerita kan. End up salah seorang tu memang teruk kena belasah, and yang belasah tu biar dia mati kat situ je. So macam kita tak tahu mana nak percaya. Bila diorang ni dengar macam Scary juga tempat tu. Kalau dua-dua cerita tu salah satu betul pun dah memang apa, kalau kita dapat pula malam tu pergi, memang syok lah. Kenapa kita perlu fikirkan malam-malam lainnya, sedangkan kita boleh pergi hari ni? Bagus juga, malam ni pun tengah boring ni kan. So bila dua respon daripada kawan dia tadi ni yang membuatkan dia lagi bertambah semangat, yang mana satu feedback yang sangat baik lah daripada kawan-kawan dia ni, menyebabkan mereka pada malam tersebut juga terus pergi ke bilik yang kononnya dikatakan agak angker ataupun berhantu ni. Setibanya mereka di sana, setelah mereka bersiap-siap daripada bilik, dan untuk mengetahui semua, diorang ni duduk dalam satu bilik yang mana diorang duduk di dom yang sama jugalah kan. And dom ni adalah bersebelahan dengan dom diorang, bersebelah atau berhadapan, macam itulah. And bila diorang sampai ke dom tu, nak dijadikan cerita, dom diorang ni ada juga yang tak balik kampung kan, jauh juga tinggal. Tetapi dom yang lagi satu ni boleh dikatakan lah ramai gila yang balik. Almost tak ada langsung orang, yang menyebabkan diorang macam lagi tiba-tiba diorang ni macam excited gila nak masuk. Macam boleh dapat something malam ni. Tak apalah, diorang pun pergi setapak demi setapak. Macam salah seorang ni secara tiba-tiba, aku nak gambarkan dia macam, tadi aku cakap satu rush of adrenaline kan, macam diorang macam gembira sangat. Tapi secara tiba-tiba, beberapa langkah sebelum masuk ke kawasan yang berdekatan dengan bilik tu pun, dia dah macam seorang ni tiba-tiba dia macam terfikir 2-3 kali untuk melakukan benda ni. Tapi dia tak bagi tahu tau dengan 2 orang lagi ni. And
In fact yang seorang ni adalah yang tadi yang cadangkan ni. Entah kenapa, tapi tak apalah dia macam, "Ah, tak ada apa-apa kot, benda biasalah." Dia pun terus ikut member dia pergi juga ke dalam bilik tu. Bila setibanya diorang dalam bilik tu, macam biasalah bila nak train ni lampu apa pun tak buka. Macam kalau nak buka pun betul lampu kecil macam tu kan. Tapi macam diorang ni bertindak untuk okey tak apalah, memandangkan ada lampu macam kat tepi jalan tu kan, lampu yang agak besar luar pada dom tu, macam boleh nampak lah juga ke dalam situ sikit-sikit je cahaya dia masuk. And bila diorang tengok sekitar bilik tu, walaupun diorang bilik-bilik lain pun kosong, tapi lah bilik tu boleh dikatakan sebenarnya berkunci. Tapi entah macam mana, sejak beberapa bulan lalu ada yang mungkin pecah masuk secara senyap pun. Macam ada kesan umpelan, macam ada orang pecah lah kan. And diorang pun kebetulan bolehlah masuk. Bila masuk tu dalam keadaan yang tidak terurus lah. Bilik tu memang nampak gila dah pernah tinggal lama kan. And kebetulan juga ada kawan diorang yang duduk berdekatan dengan bilik tu, memang pernah cerita juga pasal bilik tu. Tapi macam tak terlalu seram lah, sebab tak ada yang betul-betul duduk sebelah bilik tu. Sebab sebelah bilik tu pun dikosongkan. Namun kalau ada budak baru akan diletakkan di bilik tu macam ke betul-betul option terakhir lah. So bilik yang ni memang takkan ada orang guna. Sebelah dia tu ya ada, tapi itu pun option yang terakhir. And bila dah diorang ni masuk, dua orang lagi ni macam relax je, pergi sana pergi sini, macam lama-lama macam. Tapi adalah salah seorang pada diorang ni macam kata, oh lain macam juga bilik ni. And masa diorang duduk cakap ni, yang seorang ni macam dah tengok ke kiri, tengok ke kanan, tapi dia tak bergerak tau. Dia tak pergi ke sana ikut member tu ke, dia pergi ke sini ikut member ni ke. Dia hanya duduk di satu tempat ni, seolah-olah macam dia terkunci tau. Tapi mata dia tengok sana, tengok sini. Nak dijadikan cerita, satu masa ni dia tengok ke satu arah yang mana mata dia betul-betul melihat ke arah loka. Dan loka tu macam ada satu jarak tau antara loka dan loka. Tengah-tengah tu muat untuk seorang ataupun satu manusia duduk. Dan di situ dia terlihat satu penampakan seorang lelaki sedang merenung ke arahnya dalam keadaan berkafan. Dan pada ketika tu, kawan ni yang ternampak ni secara tiba-tiba dia jadi kelu lidah dia nak mengucapkan apa-apa ayat ataupun apa-apa perkataan sekalipun. Dan member dia diorang ni macam tak sedar lagi tau. Macam yelah asyik leka dengan persekitaran. Namun setelah dalam 3 ke 5 minit, bila diorang lihat kawan diorang ni secara tiba-tiba senyap, diorang dah rasa lain. Pada masa tu juga diorang tarik, macam mana diorang macam tak fikir panjang tau. Mungkin diorang pun dapat sedar juga something dah happen. Diorang tarik member diorang tu keluar pada bilik tu. Member yang kena ni pun senyap je bila kena tarik tu kan. Jadi diorang pun macam mula-mula nak tarik sampai keluar bilik je, tapi dah fikir panjang, memang tak nak tahu apa yang ada dalam bilik tu. Diorang tarik keluar, betul keluar pada dom tu terus. And nak dijadikan cerita, sebelum diorang masuk area dom diorang, ada satu warden yang mana ustaz nampak tau. Diorang ni keluar pada bangunan tu, yang mana memang dah diketahui memang tak banyak orang ataupun almost tak ada kan tadi. And ustaz tu tegur, Korang nak pergi mana? Tak pergi mana ustaz? Ni korang seret kawan korang ni kenapa? Saya tahu apa yang jadi. Sekarang ni korang jangan bawa dia pergi bilik. Sekarang ada benda pula yang menjadi kat sana. Kenapa ustaz? Korang ada pergi mana-mana ke tadi? Korang buat lagi ke benda-benda yang sebelum ni korang kantoi dah tu? Ya ustaz. Korang pergi mana? Diorang pergi bilik nombor 13. ustaz, 13. Macam mana ustaz tahu? Hari tu dah ada kes. Ni korang pula nak tambah kes lagi. Memang tak serik-serik lah korang ni.
sebaik mendengar jawapan daripada ustaz tu, diorang daripada member ni tercengang lah, yang tadi tolong ni kan, macam Ada kes ke sebelum ni? tapi dia macam tak menyuarakan benda tu kepada ustaz tu. Dan ustaz tu terus berkata, sekarang ni korang ikut saya. Ustaz tu telah membawa budak yang tadi ni, yang dah senyap lama ni, masuk ke dalam rumah warden. Dan setibanya diorang ke dalam rumah tersebut, dan kebetulan juga isteri ustaz apa tu pun macam ada kat dapur apa semua. Mungkin diorang pun dah prepare lah untuk nak makan malam maybe. Tibanya diorang dah di rumah ustaz ni. Ustaz ni pun telah memulakan sesi ruqyah, di mana ketika sesi ruqyah ni, si kawan diorang ni secara tiba-tiba berkedudukan seperti gula-gula. Secara tiba-tiba, yang mana benda tersebut mengejutkan member diorang ni. Diorang macam sambil ustaz ni membaca ruqyah ni, diorang macam tolak satu sama lain, kata, Kau nampak tak? Mahal macam gula-gula siap je. Jangan tolak aku kena takut ni. Kau tadi bukan main berani lagi kau ngaku masuk situ. Tak, sekarang ni kau nampak lah member kita ni macam mana. Lompat-lompat setempat macam tu. Cuak siap. secara tiba-tiba ustaz yang tadi membaca ruqyah tadi memanggil diorang berdua ni untuk pegang kawan diorang ni. Dan ketika pegang tu, dua-dua ni macam terkejut. Ustaz, itu orang tak boleh kawal dia lah Ustaz. Tak apa, korang cuba je tahan dia. Apa urusan kau masuk dalam badan dia? Apa urusan kau masuk dalam badan dia? Cakap. Benda tersebut yang berada dalam badan budak yang dah kena sampuk ni, boleh mengatakan, Dia datang tempat aku. Lepas tu dia nampak aku. Aku pun try lah cuba masuk dalam badan dia. Tapi mula-mula dia cuba melawan juga. Tapi lama-lama aku dah dapat kontrol badan dia. Sekarang aku nak, kalau boleh kau keluar daripada badan dia. Aku boleh keluar, tapi korang kenalah bagi makanan dekat aku. Tak ada maknanya. Sekarang aku nak kau keluar, ataupun aku bacakan ayat-ayat azab kepada kau. dan selepas pada itu ustaz tersebut membacakanlah ayat-ayat ruqyah serta ayat kursi, yang mana menyebabkan benda tersebut keluar juga. And selepas keluar tu, si member ni pengsan, yang mana almost 3 jam macam tu. And turn out, bila dia dah lama pengsan tu, dia terbangun. Dia tu macam tanyalah, yang kawan dia ni, 2 orang tadi dah kena teruk dengan ustaz. Bila dia bangun, ustaz kata, Best paranormal korang tu. bangun-bangun ni kawan ni macam biul lagi. Macam Apa Ustaz? Tak ada apa. masa tu dia baru sedar yang dia ni ada dalam rumah warden. Dia kata, Macam mana kita orang ada dalam rumah Ustaz ni? Tak ada apa. Esok saya beritahu kau. Kamu balik, kamu rehat dalam bilik Kamu dorang jangan cerita apa kat dia lagi. Esok baru cerita. Tapi kalau boleh biar saya cerita kat dia sendiri. okey. Esoknya tu pun bila dah kawan ni rehat, macam diorang ni pun macam dalam keadaan ketakutan sebenarnya, tapi diorang macam cuba kuatkan diri dia orang masuk bilik tidur. Dan diorang tak kacau seorang member ni, walaupun member ni macam nak tanya juga member diorang lagi ni kan. And keesokan harinya ustaz sendiri datang bilik pada waktu subuh, kejutkan diorang. Lepas tu ustaz tanya, Orang pergi sana buat apa semalam? Nak adventure ke? Sebenarnya suka-suka je Ustaz. Cadang nak pergi gitu, nak balik lah. Cadang tu nak balik kan, tapi bawa balik benda pula. Orang tak expect nak idea macam ni Ustaz. yang seorang pada kawan diorang ni yang kena kerasukan semalam tu macam terpinga-pinga lah. Apa yang kena rasuk, apa yang diorang sembang ni kan. Lepas tu ustaz pun menerangkan bahawasanya Kamu tak tahu ke semalam? Kamu lompat-lompat badan semacam terikat. Kamu tahu kamu macam apa? Lompat-lompat terikat macam apa pula ni Ustaz? Semalam kamu rigid macam gula-gula. Kenapa pula Ustaz? Mana saya tahu? Dia orang seret kamu daripada dom sebelah. setelah mendengar kata-kata dom sebelah tu, baru dia Ingat semalam kita pergi. masa tu dia macam tak terfikir tahu ustaz ni macam dah tahu. Sebenarnya dia ingat ustaz tak tahu.
Ustaz dah tahu lah, Ustaz dah tahu lah kawan-kawan dia macam beritahu. Oh, Ustaz dah tahu Manalah pula saya tak tahu. Dah kali semalam saya yang ubatkan kamu. Kamu balik dari sana kamu diam je. Saya dah nampak ada yang ikut dan dah masuk pun dalam tubuh kamu. Diorang ni nak bawa masuk bilik. Kalau masuk bilik kemungkinan satu asrama pula kena. So lepas tu diorang memang kena ceramah dengan ustaz yang mana warden tu juga. And lepas tu diorang pergi main subuh apa semua. And turn out lepas pada tu diorang memang dah tak buat hunting ni dah. Sebab diorang kata trauma yang teramat sangat. Sebab nak jadikan cerita juga, member yang kena ni, dia ni sebenarnya dalam kalangan semua ni dia paling berani. Lepas tu tiba-tiba dia macam jadi seorang yang sangat-sangat lemah semangat, yang mana even sampai satu tahap dia ternampak bayang-bayang pun dia macam senang terkejut. Sehingga kan dia boleh time tu juga dia boleh pingsan. So macam efek dia teruk lah. And bila dua orang tadi ni yang nampak kawan dia jadi macam tu, macam diorang macam nekat lah diorang stop benda ni. Okay, sorry sangat video ni sampai takat ni je. And if korang nak pergi cerita seram asrama, korang boleh beritahu untuk aku buat part 3. And video ni kali ni panjang sikit, sorry sangat. Sebab aku nak bagi jalan cerita yang agak detail kan. Kadang kalau cerita tak detail, tak adalah pula flow cerita kan. Okay lah, terima kasih kerana menonton video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni kepada yang belum subscribe. Jangan lupa tinggalkan komen. Jangan lupa untuk like dan tekan loceng untuk dapatkan setiap notification apabila aku upload video-video baru. Dan juga jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan semua. Terima kasih kerana menonton video ini. Assalamualaikum. Bye bye.